Bismillahirrahmanirrahim. Tawanan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan tawanan perang yang berjumlah 70 orang itu kepada para sahabat untuk dijaga dan dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat supaya menjaganya dengan baik. Para sahabat benar-benar melaksanakan perintah Rasulullah SAW sehingga mereka hanya makan buah-buah tamar, sedangkan roti-roti diberi kepada para tawanan. Di sini menunjukkan bagaimana Islam mengamalkan layanan terhadap tawanan perang mendahului perjanjian Geneva. Dalam hubungan antarabangsa terkenal perjanjian Geneva. Geneva ni ialah negeri bandar ibu negeri Switzerland, negara yang berkecuali dalam perang dunia, di mana ahli undang-undang antarabangsa mengadakan persidangan oleh kerana peperangan dunia adanya tawanan-tawanan perang. Biasanya tawanan perang ni diseksa, dihentam habis-habisan. Maka dibuat undang-undang tawanan perang tidak boleh diseksa. Setelah dia menyerah diri, tak boleh seksa. Tak boleh diunyanyakan. Kalau diseksa kerana dia dapat rahsia pun, mesti diberi layanan terhadap tawanan-tawanan perang. Di mana Nabi kita Muhammad SAW yang mengajar ajaran Islam telah melaksanakan layanan terhadap tawanan perang 70 orang tawanan perang ahli Badar 1400 tahun yang lalu. 1000 tahun lebih mendahului perjanjian Geneva. Seterusnya Rasulullah SAW mengadakan mesyuarat dengan para sahabat berhubung dengan langkah yang akan diambil terhadap tawanan-tawanan tersebut. Lalu Nabi buat mesyuarat dengan sahabat-sahabat yang besar, ahli mesyuarat. Bertanya pandangan mereka apakah tindakan terhadap tawanan perang. Sebelum turun ayat ataupun turunnya ayat yang umum, tidak detail, bagaimana nak mendetailkan, nak menghuraikan tindakan terhadap tawanan perang. Nabi buat mesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengemukakan cadangan. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka adalah sepupu-sepupu, kaum keluarga dan saudara mara kita semua. Oleh itu saya berpendapat, terima sahaja bayaran tebusan. Kita gunakan bayaran itu untuk membina kekuatan menentang orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka dan mereka akan menjadi tenaga yang membantu kita pula. Kata Abu Bakar, pandangan saya kerana mereka ni bukan orang lain, sepupu kita, anak beranak kita belaka. Cuma mereka kafir. Pada pandangan saya, beri masa pada mereka untuk berfikir. Untuk membebaskan, kita terima bayaran tebusan. Mudah-mudahan hasil kita melayan mereka dengan baik, mereka berfikir, mereka masuk Islam. Ataupun mereka tidak berperang dengan kita lagi, membantu kita menghadapi musuh-musuh yang lain. Itu pandangan Abu Bakar. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar
Apa pendapatmu wahai Ibnu Khattab? Wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab. Apa pendapatmu? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, demi Allah, saya berpendapat tidak seperti Abu Bakar. Tetapi hendaklah diserah orang-orang tawanan di kalangan keluarga saya yang dekat supaya dipancung lehernya. Serahkan kepada Ali saudaranya Aqil supaya dia pancung lehernya. Serahkan pada Hamzah saudaranya supaya dia pancung leher. Dengan itu kita buktikan kepada Allah bahawa tidak ada dalam hati kita rasa kesihan kepada orang-orang musyrikin. Tambahan yang ditawan itu adalah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin mereka. Saya nak kata, pada pandangan saya mereka ni jahat sangat. Biar masing-masing bunuh anak beranak dia. Beri kepada saya, waris dekat dengan saya. Sayyidina Ali serah abang dia, Aqil yang ditawan, biar bunuh. Hamzah serah pada Nabi, serah waris dia, biar dia bunuh. Kita buktikan ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, mereka ni pemimpin-pemimpin. Akhirnya Rasulullah SAW menerima pandangan Abu Bakar. Akhirnya Nabi terima pandangan Abu Bakar. Keesokan harinya, bila Umar mengunjungi Rasulullah SAW, beliau mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Umar bertanya, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya, apakah yang menyebabkan kamu berdua menangis? Biar saya tahu sebabnya untuk sama-sama menangis. Kalau tidak, saya hanya menangis tanpa mengetahui sebabnya. Pagi esok saya nak pergi melawat Rasulullah, tengok menangis dengan Abu Bakar. Umar tanya, apa menangis ini? Saya nak tahu sebab apa. Kalau tidak, saya menangis sama, tak tahu sebab. Rasulullah SAW menjawab, sebabnya berhubung dengan urusan tawanan perang yang dibincangkan semalam. Lantaran kerana keputusan yang diambil ialah untuk menerima bayaran tebusan untuk pembebasan tawanan, menyebabkan kami terdedah pada azab lebih hampir dari pokok kayu ni. Kata Nabi, sebab kita bincang semalam, kerana kami membuat keputusan terima bayaran tebusan. Bila terima tebusan ni, duduk fikir duit je, dapat tebusan. Maka Allah memberi amaran seksa kalau duduk fikir duit je. Lalu baginda menunjukkan ke arah pokok yang berhampiran. Azab neraka dekat dengan pokok ni, macam pokok dekat ni. Allah menegur keputusan Rasulullah SAW dengan firman-Nya. Turun ayat. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'azim. Surah Al-Anfal ayat 67 hingga 68. Maksudnya, tidak sepatutnya seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki akhirat untuk kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa seksa yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Tunggu ayat ini. Ayat yang mengingatkan jangan terpengaruh dengan kebendaan.
Ayat tersebut adalah sebahagian peringatan dan amaran supaya tidak terpengaruh untuk menerima harta tebusan sahaja tanpa mengambil perhitungan yang lebih bijaksana. Peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana kebanyakan mereka yang ditawan merupakan penjenayah yang besar terhadap Islam. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW tetap dengan keputusan yang telah dibuat, Rasulullah tak bunuh tawanan ini, menerima tebusan. Ayat ini mengingatkan jangan pelahak terima tebusan, tetapi tebusan boleh diterima, dan buat pertimbangan mana yang layak ditebuh, mana yang tak layak. Ada yang layak dibunuh tawanan-tawanan ini kerana jenayah besar. Ada yang layak diterima tebusan, bukan semua. Boleh terima tebusan. Kerana ada ayat Allah yang terdahulu daripada ayat di atas mengizinkannya. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً hatta tada'al harbu awzaraha. Surah Muhammad ayat 4. Maksudnya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Pancung batang leher mereka bila berperang. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, kamu dapat mengalahkan orang kafir itu. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Ayat ini mengizinkan menerima tebusan. Ada ayat yang lain. Jadi ayat yang dibaca awal itu tidaklah menasahkan hukum ini, tetapi memberi peringatan jangan sangat terpengaruh dengan kebendaan. Di sana ada tawanan-tawanan yang tak boleh dimaafkan kerana kesalahan yang besar. Terpulang kepada pihak pemerintah bala tentera itu atau kerajaan yang memerintah. Dengan adanya ayat yang terdahulu mengizinkan bagi mereka untuk menerima tebusan tawanan perang, keputusan yang diambil itu tidaklah meletakkan mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Abu Bakar dilaksanakan. Tebusan-tebusan tersebut ditentukan harganya di antara 4,000 dirham sehingga 1,000 dirham, mengikut taraf masing-masing. Ada juga di kalangan tebusan dibebaskan dengan syarat mengajar 10 orang kanak-kanak sehingga pandai, dan terdapat juga yang dibebaskan tanpa apa-apa bayaran. Tebusan ini ada yang dibunuh, tak disebut ini, baca dulu. Ada yang diterima bayaran dengan duit ataupun barang berharga. Ada yang ditebuskan dengan syarat dia mengajar 10 orang anak-anak orang Islam membaca dan menulis dan membaca sehingga pandai. Setelah pandai 10 orang anak diajar, dibebaskan. Ada yang dibebaskan begitu saja mengikut tempoh, tidak dengan apa-apa bayaran dan apa-apa kerja. Di antara mereka yang dibebaskan tanpa apa-apa bayaran ialah Al-Muttalib bin Hattab, Saifi bin Abi Rif'ah, dan Abu Izzat Al-Jamhi. Dibebaskan tanpa apa-apa bayaran dan tugas. Di samping itu Rasulullah SAW membebaskan juga menantunya Abul As, suami Zainab, puteri Rasulullah SAW. Di antara yang ditawan ialah Abul As, menantu Nabi sendiri, ditawan dalam perang Badar. Iaitulah suami pada anak Nabi nama Zainab.
Namanya Abul As. Masa itu tak ada hukum memisahkan suami isteri yang berbeza agama. Belum ada hukum lagi. Di mana suami Zainab termasuk tawanan itu. Zainab telah menghantar kalungnya yang dihadiahkan kepadanya oleh bondanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha bagi menebus suaminya. Zainab serah kalung loket rata yang mak dia hadiah pergi untuk tebus suami dia. Rasulullah terkejut tengok bagaimana Zainab sanggup membebaskan suami dia. Rasulullah SAW merasa begitu kasihan dan rindu pada putrinya. Baginda meminta izin dari para sahabat untuk membebaskan Abul As tanpa bayaran tebusan dengan syarat membenarkan putrinya berhijrah. Putrinya masih ada di Mekah lagi. Di mana tak payah bayar dengan loket dengan permenit barang perhiasan, cuma cukup dengan izin Zainab itu berhijrah. Rasulullah SAW menugas seterusnya menghantar Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat dia, dan seorang Ansar supaya menunggu Zainab dan menemaninya sehingga sampai ke Madinah. Abul As ni akhirnya masuk Islam. Di antara tawanan tersebut ialah Suhail bin Amr. Antara tawanan Suhail bin Amr, seorang ahli pidato yang terkenal dan pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr ni termasuk yang ditawan. Dia ni ialah wakil Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Yang bila Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tak setuju, dia tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis hak dia nak. Inilah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Dia tak setuju Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau aku percaya Rasulullah, aku dah masuk Islam. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mahu padam perkataan itu. Lalu Nabi tanya kat mana perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali tunjuk, Nabi padam. Dengan tangan dia, tulis Muhammad bin Abdullah. Ini Suhail bin Amr. Dalam perang Badar, dia termasuk dalam tawanan. Ditawan dalam perang Badar. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cabutkan giginya dan tarik lidahnya hingga terjelek supaya dia tidak lagi bersyarah mencela Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Hak ni Sayyidina Umar kata cabut gigi dia, terik lidah biar tak boleh bercakap, kata Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan cadangan Umar itu. Dan Sa'ad, di antaranya Sa'ad bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, telah ditawan oleh Abu Sufyan ketika dia menuju ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Rasulullah SAW membebaskan anak Abu Sufyan, iaitu Amr, sebagai pertukaran dengan Sa'ad. Di antaranya ialah menukarkan tawanan. Seorang sahabat yang pergi ke Mekah, Ummah bin Sa'ad, telah ditawan oleh orang kafir Mekah. Lalu Nabi minta supaya bebaskan sahabat dia ni, tukar dengan seorang tawanan yang lain. Artinya boleh bebas tawanan dengan cara bertukar tawanan. Itu diizinkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran dari peperangan Badar. Peperangan Badar telah mempamerkan secara praktikal, secara amali, secara buat amal, keteguhan iman para sahabat radhiyallahu anhum. Satu tanzim, yakni penyusunan
yang sangat baik dan jihad yang penuh pengorbanan. Ianya juga memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada hamba-Nya. Di mana dalam perang Badar Nabi kita Muhammad SAW telah mempamerkan, menunjukkan bagaimana disiplin dan peraturan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk pasukan tentera yang teratur macam firman Allah taala, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalan Allah, menegakkan agama Allah dalam saf, yakni dalam susunan baris yang disusun rapat di antara satu sama lain, laksana batu-bata bangunan yang disusun dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Nabi membariskan bala tentera Islam, belaga bahu dengan bahu, dan meneguhkan hubungan antara satu sama lain, di mana mereka mengikut arahan, tidak menyerang, dengan mengangkat perisai masing-masing lebih dahulu, membiarkan tentera musyrikin menyerang dengan panah dan lembing. Mereka menahan dengan perisai dan penyaga-penyaga. Selepas itu baru dia arah melancarkan serangan. Dia lancarkan serangan secara berkumpul, menyebabkan pasukan tentera musyrikin berpecah, berporak-poranda. Di antara pengajaran yang boleh dipetik dari peristiwa Badar ini ialah satu kepimpinan yang bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disediakan tempat perlindungan yang selamat dan dikawal ketat oleh para sahabat. Baginda tetap berada di tengah-tengah medan pertempuran bagi memberi arahan, semangat dan perangsang kepada tentera Islam. Berbeza dengan mereka yang bergelar penglima angkatan tentera di zaman kini, di mana kebanyakannya berada di istana, bergelomang dengan kemewahan dan keseronokan, dan melarikan diri ke negara asing bila terjadi sesuatu mana Nabi sebagai pemimpin negara ikut sama berperang. Di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhu yang mengawal Nabi, diadakan kawalan yang ketat. Nabi berada di tengah-tengah mereka dan membuat arahan menyerang, berundur, menyerang, berundur secara begini-begini. Di mana peperangan bukan selalu masing-masing. Ada penglima tentera yang mengarahkan tentera. Serang kau ini, serang kau ini, serang kau ini. Orang pakai buku itu saja. Ada taktik dan strategi. Di mana ada tentera Islam mengikut arahan Nabi SAW. Nabi sendiri duduk di medan perang, bukan duduk di pejabat. Jauh di medan perang. Dua bersamaan, kesediaan Rasulullah SAW bertugas bersama anggota pasukan di medan Badar, menyebabkan baginda disayangi dan dikasihi. Rasulullah SAW berpenah-penah bersama-sama dan bersedia untuk bergilir menunggang kenderaan bersama Ali dan Mirsad. Walaupun para sahabat ingin memberikan kesempatan kepada baginda untuk lebih sentiasa di atas kenderaan, baginda tetap turun berjalan kaki apabila tiba gilirannya berjalan kaki. Nabi menunjukkan persamaan dengan para sahabatnya. Oleh kerana mereka bergolf dari Madinah dalam keadaan kenderaan yang tidak cukup, unta dan kuda yang tidak cukup, pasal jalan kaki dan begini.
berubah giliran kerana sahabat. Ada yang naik, duduk dalam kaki, kemudian tubuh naik orang lain pula. Begitu. Dan Nabi sama-sama mengikut giliran ini. Walaupun para sahabat menyebut Nabi sentiasa berada di atas perkara. Jika sifat pengorbanan dan semangat jihad, para mujahid Islam berperang dengan penuh keimanan dan bersedia mengorbankan apa sahaja. Semua tugas dilaksanakan dengan hati yang hebat dan berlomba-lomba mengerjakan amal soleh tanpa terasa dipaksa. Di mana tiap-tiap orang bersahabat kepada Allah Anhu ikhlas dan Allah Ta'ala, berjuang kerana Allah Ta'ala dan memenangkan agama Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Mereka selalu mengorbankan diri mereka, mengorbankan nyawa mereka, bukan saja harga benda mereka, untuk memenangkan kita. Yang keempat, sifat lemah lembut walaupun dalam keadaan perang yang penuh kepada ketegasan. Rasulullah SAW tetap berlemah lembut dengan pengikutnya. Keadaan ini menyebabkan wujud rasa sayang yang begitu, sayang yang sepenuh di kalangan sahabat dan tidak melarikan diri bila diperintah. Dan Nabi sendiri bersifat tidak memaksa para sahabat, mengajar mereka ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan dipaksa, kerana percaya Islam itu benar, percaya ada di syurga. Kalau mati syahid, masuk syurga. Di sana dalam iman mereka menyebabkan mereka mudah mengikut apa sahaja arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah menerima berita kekalahan. Pada tentera musyrikin terasa malu untuk pulang ke Mekah dengan membawa berita kekalahan mereka di Badar. Mereka berkeliaran di lembah-lembah yang berhampiran dengan Mekah. Mereka tidak dapat lari ke mana-mana dan akhirnya terpaksa pulang ke Mekah. Apabila berita kekalahan itu diterima, mereka bertangis-tangisan mengenangkan keluarga mereka yang telah meninggal. Rasa dendam yang sudah sedia ada bertambah menyala terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya. Abu Rafi' radhiyallahu anhu yang menjadi hamba kepada Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW, menceritakan keadaan orang kafir musyrikin yang sangat sedih dengan beberapa orang kerana mereka mati, 70 orang mati, 70 orang ditawan, ada yang luka-luka. Jumlah mereka yang sangat banyak tidak memiliki apa-apa faedah. Mereka kalah dalam perang Badar. Mereka sangat sedih dan duka cita. Betapa sedihnya disaksikan oleh seorang sahabat, Abu Rafi' radhiyallahu anhu, yang bertugas pada Abbas bin Abi Thalib waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Rafi', saya pernah menjadi hamba kepada Abbas. Dia bilang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, Ummul Fadl dan lain-lain, telah memeluk Islam secara tersembunyi. Aku bekerja sebagai pembuat mangkuk dari batu dan aku seorang yang baik. Kami mendapat berita kemenangan Rasulullah SAW di Badar. Abu Lahab tidak bersama dengan rakan-rakannya ke Badar, datang ke tempat aku bekerja. Abu Lahab datang ke Muhammad, tempat Abu Rafi' bekerja. Kemudian datang Abu Sufyan bin Al-Harith yang baru pulang dari Badar. Abu Sufyan ini ialah buku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dari Badar. Lalu Abu Lahab pun bertanya khabar. Abu Sufyan pun menceritakan peristiwa yang berlaku. Yang berkata, kami telah menerima kekalahan yang penuh. Mereka menyerang
daripada tentera malaikat. Aku tidak tahan lalu menyambung. Kata Abu Rafi, aku pun sapu. Demi Allah, itulah dia para malaikat. Itu malaikat. Abu Lahab teguh mengambil aku sehingga tersungkur ke tanah. Kemudian dia menindihku dan memukulku bertubi-tubi. Lalu Ummul Fadl memukul kepada Abu Lahab sesuatu sehingga berdarah dan berkata, oleh kerana dia seorang yang baik dan tuannya tidak berada di sini, maka awak berani pukul dia. Setelah 7 hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia kerana dihinggapi penyakit cacar yang jejek sehingga anak-anaknya sendiri tidak mendekatinya. Mereka meletakkan mayatnya di lubang dan menaburnya dengan batu-batu dari jauh. Lepas itu Abu Lahab mati sakit cacar, berdonor tubuh dia ni, anak-anak dia pun tak sanggup nak pergi dekat. Mati pakai capot dalam lubang, lepas tu pakai pekong dengan batu. Kambuh pekong dengan batu. Hinanya Abu Lahab meninggal dunia. Wallahu a'lam.